Muka surat 195. 195 petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun, diterjemah dengan peringatan, mana penjagaan. Lau sajadal imamu ba'da fararil ma'mumi al-muwafiqi min aqallit tasyahudi wafaqahu wujuban fi sujud aw qabla aqallihi taba'ahu wujuban summa yutimmu tasyahudahu. Apabila imam melakukan sujud sahwi, apabila imam melakukan sujud sahwi setelah makmum muwafiq selesai membaca bacaan minimal tasyahud. Minimal tasyahud, apa? Sekurang-kurang tasyahud dan selawat. Tambah lagi, sekurang-kurang tasyahud dan selawat, maka wajib mengikuti sujud imamnya itu. Kalau dilakukan sujud oleh imam sebelum bacaan minimal sekurang-kurang tasyahud selesai, juga makmum wajib mengikutinya, mengikuti sujud, lalu menyempurnakan tasyahudnya sesudah bersujud. Imam sujud sahwi, kemudian makmum muwafiq ni ada dua keadaan. Satunya, makmum muwafiq ni selesai dah membaca sekurang-kurang tasyahud, dan satu laginya selawat. Sebab yang wajib rukunnya bukan tasyahud je, selawat pun samalah. Jadi apabila makmum muwafiq ni imam sujud sahwi, makmum muwafiq ni tasyahud hak wajib baca selesai dah, selawat pun selesai dah, imam sujud, maka makmum ni wajib sujud. Adapun kalaulah ni tak tahulah imam tasyahud akhirnya macam mana, makmum ni baru separuh tasyahud akhir belum selesai lagi, tiba-tiba imam sujud sahwi dah, maka makmum ni wajib ikut imam sujud sahwi serta-merta dalam keadaan baki tasyahudnya belum lagi selesai, wajib sujud. Lepas selesai dua kali sujud, imam beri salam, maka makmum tadi sudahlah tasyahud akhir yang belum selesai dibaca. Dia dua masalah sini. Tapi masalah kedua tu payah sikit nak jumpa macam mana dia lah. Makmum muwafiq ni tak selesai lagi habis baca tasyahud, sujud sahwi dah, Allah tasyahud mana dia? Ini sekurang-kurang tasyahud ni, sekurang-kurang wajib tu lah. Sekurang-kurang selawat, mana selawat wajibnya? Allahumma salli ala Muhammad, tu je. Wa ala ali Muhammad, tu dah wajib dah, tu sunat abad. Kama sallaita ala Ibrahim, tu sunat ayat dah. Tapi makmum baru duk assalamu alaina Allahu akbar tu sahwi dah. Allah. Warna tu. Tu pelik tau. Tapi bila imam sujud je, makmum wajib sujud. Hukum tasyahud dah selesai lagi baca sujud. Lepas imam selesai dua kali sujud, imam beri salam, barulah makmum ni sudahkan tasyahud dia, beri salam. Ini cerita makmum muwafiq, bukan makmum masbuk. Makmum muwafiq. Mana makmum muwafiqnya? Jangan lupalah, muwafiq di sini muwafiq sembahyang. Muwafiq sembahyang mana apa? Rakaat sama-sama cukup dengan imam. Imam beri salam, dia pun beri salam. Ini dia panggil muwafiq sembahyang. Makmum yang serta dengan imam, dia rakaat yang pertama. Ini muwafiq sembahyang. Adapun masbuk sembahyangnya, dia pergi imam rakaat kedua dah, imam rakaat ketiga dah, imam rakaat keempat dah. Itu dia panggil masbuk sembahyang, dengan bahawa imam beri salam, dia kena tambah rakaat. Itu masbuk sembahyang. Kalau masbuk sembahyang, hak imam beri salam kena tambah rakaat, tu tak cerita bab tasyahud tu. Imam sujud je, wajib sujud. Sebab dia
Bukan salam pun lagi dia ni. Contoh ginilah. Jadi memang tak ada rakaat langsung dia ni. Tak ada rakaat langsung dia bolehnya. Dia gigi takbiratul ihram imam tasyahud akhir dah. Itu masbuk lah juga dia panggil. Masbuk lah sebab kena tambah rakaat kan. Tambah berapa? Tambah 4 lah. 1 rakaat pun tak boleh. Dia turun je baru nak baca at-tahiyat, imam pun sujud sahwi dah. Sujud lah. Saya tahiyat pun tak habis baca. Tak ada tahiyat awak situ. Tak ada tahiyat. Kalau makmum muafiq, hak beri salam sama dengan imam, tahiyat tu tempat dia tu kan. Rukun bagi dia. Sebab dia rakaat akhir tu kan. Itu makmum muafiq. Sekarang ni hak makmum muafiq, tahiyat tu wajib. Kalau makmum masbuk, hak nak kena tambah rakaat, wajib ke tahiyat? Tak wajib tahiyat. Tak wajib, kan ikut imam je. Tak baca pun tak apa. Senyap, tak ada benda-benda. Cuma ikut imam je. Sunat ikut imam. Kemungkinan adalah juga tahiyat tu jadi ab'ad bagi dia. Ada. Dah tu imam kat keempat, dia kat kedua. Tahiyat tu sunat ab'ad bagi dia tu. Yelah kat kedua kan. Tasyahud awal ada kan. Atau tasyahud awal bukan rukun. Imam sujud segera. Sujud sahwi. Hak ni nak cerita ni, hak tasyahud dan selawat, hak wajib. Tasyahud dan selawat, hak wajib. Sekarang ni, muafiq sembahyang, mana tasyahud tu, tasyahud akhir, wajib, rukun qauli. Selawat, wajib. Tiba-tibanya, belum selesai baca tasyahud, imam sujud sahwi. Berarti tasyahud tu ikut imam sujud sahwi. Kemudian tasyahud tak selesai lagi tu kena tambah selepas selesai sujud sahwi 2 kali. Nak ceritanya kena ikut imam sujud walaupun rukun tak habis baca sekalipun. Ini pandangan yang dhaif lah. Pandangan Ibnu Hajar di sini, ini pandangan yang dhaif. Pandangan yang muktamad, pandangan Syekh Ramlinya, kalaulah imam sujud, kita belum selesai lagi baca tasyahud akhir, kita wajib sudahkan tasyahud akhir kita dan sudahkan selawat, barulah kita ikut imam beri sujud sahwi. Itu pandangan muktamad lah. Sini dah ni. Ni pandangan Ibnu Hajar, ikut imam sujud je walaupun kita belum selesai lagi membaca tasyahud akhir dan selawat yang adalah rukun kepada kita, makmum muafiq tu. Makmum muafiq. Dia buat bandingannya macam ginilah. Dia buat bandingannya macam kita dalam baca Fatihah. Imam kita baca ni semayang subuh pagi Jumaat ni. Kita marinya imam kat pertama, imam tengah baca surah sejadah. Tapi masa kita masuk tu, kita masuk lewat dah. Imam baca surah sejadah dekat nak sampai ayat sejadah dah. Jadi kita pun masuk, kita pun takbir, kita baca Fatihah. Tengah baca Fatihah, imam sujud tilawah dah, sujud sejadah dah. Jadi siapa ada tempat sejadah subuh pagi Jumaat ni kan, kita baru baca 2-3 ayat Fatihah. Itu betul lah. Itu memang wajib kena turut imam sujud sejadah, sujud tilawah. Kemudian lepas dia bangun berdiri tu, sambung baliklah hak Fatihah yang kita berhenti saat ni. Itu tidak putus mualat, tidak putus turut-turut membaca Fatihah. Kan kita baca Fatihah ni syaratnya kena ada mualat. Kena ada mualat. Jangan duk berhenti antara satu-satu ayat lebih daripada bernafas. Ni ada orang ajar. Ni semua orang tak mengaji belaka ni. Dia ajar baca Fatihah gapo tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa ayat dia bacanya, kena berhenti sekejap. Kena ingat apa yang kita nak. Kau ni tahu? Putus mualat Fatihah. Tak sah sembahyang. Ni ustazah aja ni. Jadi ngaji agama ke tak? Tak, di bidang ngaji dunia. Ada cari nyakit dah ke tu? Cari nyakit. Baca gapo tak ada ayat Fatihah tu? Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ke baca ayat apa tahu? Kena ingat sekejap. Berhenti baca. Ingat kita nak gapo-gapo tu. Putus mualat Fatihah. Tak nak berhenti-berhenti gitu. Hak boleh berhenti ni kau dah bernafas. Kau dah lelah ke, kau dah batuk ke. Kalau jenis lelah tu, mungkin nafas dia berhenti tu lama sikit.
Kalau kita orang hak nafas molek ni, berhenti qada bernafas. Tapi kalau bagi orang hak jenis hak tu, dia berhentilah qada hak dia tu. Lebih dia tu tak boleh. Berhenti qada kerana batuk ke. Gitu je. Atau pada kitab dia kata, berhenti sebab nak ingat balik Fatihah ni, tak ingat depan nak kata gapo. Tu mu'allah lah tu dua kali. Lepas baca Fatihah, ayat gapo lepas tu mikir, ayat gapo lepas ni? Ni mu'allah. Kalau kita lepas tu nak baca gapo tu, nak nyanyuk dah tu. Jadi kita patut ni wajib jaga mu'allah. Jangan selit tengah tu dengan berhenti lebih kau dah bernafas pun putus mu'allah, kena mula balik Fatihah. Melainkan kalau berhenti itu berkait dengan perbuatan solat. Mana? Berhenti baca Fatihah kerana nak sujud sejadah. Tu wajib ikut imam sujud sejadah tu. Sujud sejadah hukumnya sunat. Tapi makmum ikut imam hukumnya wajib. Jadi sekarang ni kita mari lambat. Kalau kita mari daripada awal, kat pertama, imam sampai di tempat ayat sejadah tu, kita lama dah siap baca Fatihah. Ni kita masalah, dia mari lambat kat pertama tu. Dia mari tu imam baca surah sejadah tu nak sampai tepat dah. Jadi dia takbir, dia baca Fatihah separuh, imam sujud. Sujud dah tu. Tu betul tu, tak ada khilaf tu. Memang kena sujud. Lepas selesai sujud sejadah, naik tu, sambung balik. Tak putus mualat. Tak putus mualat. Sebab ini berkait dengan perkara solat. Kalau kita tidak berkait dengan perkara solat, contoh-contohlah. Sebab kita dalam solat semayang kita ni, kalau kata bersing, sunat kata Alhamdulillah. Sunat kata Alhamdulillah. Tapi jangan kita kata Alhamdulillah ketika bersing antara ayat Fatihah. Kita tengah baca ayat Fatihah, kemudian bersing. Kita pun Alhamdulillah. Kita sudah selit tengah tu dengan zikir. Apa zikirnya? Subhanallah. Yang mana zikir subhanallah ni tak berkait dengan semayang, berkait dengan bersing. Bersing ke mana pun sunat kata Alhamdulillah juga. Mana zikir ni bukan berkait dengan semayang, zikir ni berkait dengan bersing. Maka putus mualat. Dia kena mula balik baca Fatihah daripada awal. Guna ayat standard lah. Mula balik baca Fatihah. Mula semula baca Fatihah. Saya dulu biasa guna ayat rekah, kena bismillah semula. Mana putus mualat ni, kena bismillah semula. Tak faham orang ni. Ustaz, bismillah semula. Bismillah semula. Gini kot Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dia berhenti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu bersing dia pun Alhamdulillah. Dia tak ada nak kata ihdinas siratal mustaqim. Dia pun tanyalah, kena bismillah semula. Bismillah semula. Buat gini ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tak faham. Bismillah semula tu kena mula daripada awal lah. Bukan saya baca bismillah saja, kemudian sambung ihdinas siratal mustaqim. Betul benar sungguh. Tak berani dah nak cakap gitu. Kena kata mula patah daripada awal semula. Tak boleh kata bismillah semula tu tak jadi. Dia faham kok lain. Faham kok lain. Ini perkara lain ni. Maaf 3 rukuk panjang. Orang muafiq ni. Maaf 3 rukuk panjang. Tak payah rukuk tak payah sujud ikut imam je. Allah pula dah. Maaf 3 rukuk panjang ni, maaf ketinggalan daripada imam 3 rukuk panjang. Rukuk rokok kena buat lah kayak ginya. Cuma maaf 3 rukuk panjang ni ada. Maaf ketinggalan daripada imam 3 rukuk panjang. Kena sebut ayat penuh. Kena sebut ayat penuh. Maaf 3 rukuk panjang. Mana 3 rukuk panjangnya? Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Maaf. Jadi tak payah rokok lah makmum ni, tak payah sujud lah makmum ni. Dah maaf. Ayat tu tak lengkap. Kena sebut maaf ketinggalan dengan imam 3 rukuk panjang. Maaf ketinggalan. Lepas tu selesai baca Fatihah, kita wajib rokok, tidak sujud lah, kejar balik lah kemudian. Maaf ketinggalan. Kalau maaf 3 rukuk panjang, dia tanya, baca tak payah rokok dia kata. Payah juga tu. Sebaik tanya ke tidak. Bismillah semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Mana mula daripada awal balik. Kita katalah bismillah semula.
Ada pun kalau selit tengah tu dengan bacaan hak berkait dengan solat. Contoh kita semain tarawih, oleh kerana imam membaca surah pendek di rakaat yang kedua, contoh kalau kut kapung dibaca surah Qul huwallah di rakaat kedua. Jadi kita kadang-kadang imam baca Fatihah separuh, kita mula dah bismillah baca Fatihah. Jadi dalam kita baca tengah-tengah baca Fatihah tu imam pun sapalah waradhdallin amin tu. Maka kita sunat berhenti sekejap Fatihah kita aminkan Fatihah imam. Putus tak mualak? Tak putus mualak, sebab amin ni berkait dengan solat. Apa solatnya? Fatihah imam. Hak tadi subhanallah bukan berkait dengan solat, itu berkait dengan bersing. Bersing ni dalam semayang ke luar semayang ke, sunat kata alhamdulillah, itu tak berkait dengan solat, sebab tu putus mualak. Zikir subhanallah. Adapun kata amin tak putus mualak, sebab amin ni berkait dengan sembahyang, sebab imam selesai baca Fatihah, imam amin, makmum disunatkan amin juga. Kita pun amin, kita pun sambung balik Fatihah kita selit tengah tu dengan amin, dia panggil zikir yang berkait dengan solat, tak putus mualak. Tapi amin tu sekejap je. Ni juz jadah ni lama kok ni, tak putus mualak. Tapi hak tu memanglah wajib kena ikut imam sujud, Fatihah sambung semula. Adapun sujud sahwi, kita dalam membaca tasyahud akhir dan selawat, itu rukun. Tiba-tiba tiba-tiba makmum belum selesai lagi tasyahud dan selawat rukun, imam sujud dah. Dan kita ni wajib makmum turut sujud, walaupun belum selesai lagi rukun tasyahud ataupun selawat, wajib ketika imam sujud. Lepas imam beri salam tu, lepas sujud 2 kali, makmum kena sudahkanlah hak rukun dia hak belum selesai tadi, barulah makmum tu beri salam. Ini pandangan Ibn Hajar dalam kitab ni. Tapi pandangan yang muktamad adalah pandangan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ramli, dia kena sudah juga hak rukun dia tu. Sudah rukun tasyahud, sudah rukun selawat, kemudian buat masalah siapa. Tak tahulah kok mana ni, tak jumpa masalah ni. Dia sudah kita bubuhlah dah gagak ke gapo ke mana ke tahu. At-tahiyya tu. Maju at-tah. Gaduh sebelum ni. Ni bukan waswas ni. Orang bergagak, gagak. Ada orang dia kadang-kadang dia nak mula sebut tu dia payah. Ada orang dia payah nak sebut alham dia tak nak sebut. Tak ada sebut. Dia baca mana? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia kena wasas situ. Ada orang berilmu, tapi dia tak nak sebut alham. Dia kena kalau baca kau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia wasas tak apa lah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, nak al tu tak lagi. Al tahu kau nak tahulah. Bukan ni bukan cerita orang waswas ni, bukan ni. Dia nak menyebut tu payah. Mungkin tapi jangan kuatlah. Kau kan sebelah nak baca tasyahud pun. Kalau dia kita pakai depan apa? At-tahiyya pula kita je. Kita pakai depan tau. Pai dia at-tah. Kita balik semula. Sama juga dengan orang baca Fatihah. Dia ulang Fatihah tu menunggu suara kuat. Dengan kita pun ulang. Kita ikut ke dia. Mana tahulah kita katalah dia gagah. Dia tak nak sebut at-tahiyyah, tak nak sebut. Dulu at-tahiyyah. Imam je sahwi dah. Tak boleh sujud dia. Tak selesai lagi rukun ni. Sebab dia muafiq ni. Tasyahud akhir ni. Kalau dia masbuk sembahyang, imam sujud sahwi, sujud je lah. Sebab tahiyat tu bukan rukun dianya. Sebab dia tambah rakaat lagi kan. Tu lain. Hak ni hak muafiq. Hak mana? Rakaat tu rakaat akhir bagi dia. Jadi tasyahud tu rukun kauli dianya. Selawat tu rukun kauli dianya. Tapi sekarang ni belum selesai rukun kauli maksud sawi, tak boleh sujud. Kena selesai juga baca tasyahud wajib, selesai baca selawat, barulah sujud sendiri. Walaupun imam tu beri salam dah. Sujud sawi 2 kali siap, dia duduk at-tahiyyah. Tak gerak-gerak. Imam beri salam dah dianya.
Imam wirid tu. Duduk at-tahiyah juga. Barulah diselesai baca tasyahud, selesai selawat, dia wajib kena sujud 2 kali. Tak sujud batal solat dia. Tak sujud batal solat. Sebab apa? Sebab imam sujud tadi kan. Apabila imam sujud, maka makmum apa hukum? Wajib sujud kan? Dah. Imam beri salam dah tu. Tak kira imam beri salam. Imam sujud tak tadi? Imam sujud. Sujudlah. Tapi nak sujud mula-mula sekali dengan imam, tak boleh lah sebab belum lagi selesai baca tasyahud. Ini pandangan yang muktamad. Ini pandangan Syekh Ramli. Dalam kitab ni, At-tahiyah. Imam pun sujud sahwi. Ikut imam sujud. Selesai 2 kali sujud, imam beri salam, sama baliklah. At-tahiyah. Sama balik. Gitu. Tapi pandangan muktamad tak boleh sujud. Kalau kita muafiq lah. Masbuk lain. Imam sujud. Wajib sujud serta merta. Saya buat contoh tadinya. Hak masbuk yang langsung tak boleh rakaat. Diturun. Dia sampai tu imam tasyahud akhir dah. Dia Allahu Akbar. Dia turun je. Imam sujud sahwi. Wajib serta merta ikut imam sujud sahwi. Kalau dia kosak tak embuh sujud sahwi, malah sujud sahwi misalnya dia kosak tak embuh sujud sahwi, walhal makmum apabila imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Tiba-tiba imam sujud sahwi, dia tidak niat mufarakah, dia tidak niat cerah, tiba-tiba dia malah ikut imam sujud. Imam sujud saja, maka batal solat dia. Imam sujud saja, kena bumi 7 anggota, dia kosak tak mau sujud, maka batal solat dia. Tapi kalau dia tak ada lah kosak tak mau sujud, dia nak sujud, tapi dia jenis nak sudah bacaan. Sekarang ni hak muafiq juga ni. Tasyahud diselesai dah, selawat diselesai dah, dia tengah duduk kama sallaita ala Ibrahim tu imam sujud dah. Imam sujud sahwi. Dia nak ikut imam sujud, tapi nak sapa Hamidun Majid juga baru nak sujud misalnya. Ni imam sujud, dia tak sujud lagi, tak batal. Imam duduk antara sujud, dia tak sujud lagi, tak batal. Imam sujud kedua je, batal solat dia. Dia gitu. Sebab apa? Sudah ketinggalan 2 rukun. Sudah ketinggalan 2 rukun. Mana rukun? Sujud yang pertama. Mana rukun? Duduk antara 2 sujud. Sudah ketinggalan 2 rukun, maka batal solat. Faham tak? Faham tak 2 rukun tu? Sujud yang pertama 1 rukun, duduk antara sujud 1 rukun. Apa tak? Ni hak nak sujud, tapi tak sujud lagi, sujud lambat. Imam sujud, dia tak sujud lagi, dia nak sujud. Kalau dia kosak tak mau sujud, imam sujud je, batal segera solat dia. Malaikat dia mau niat mufarakah. Imam sujud sahwi, malah aku sujud, malah pun niat mufarakah. Tak apalah. Tapi kalau memang kita tak ambil sujud, kita tak mufarakah, imam sujud saja, batal solat kita. Kita nak sujud, kita lambat sujud. Imam sujud yang kedua, kita belum sujud, batal solat kita sebab sudah ketinggalan 2 rukun. Yang pertama sujud, yang kedua duduk antara sujud. Kemudian nak tanya pula, sujud sahwi ni wajib ke sunat? Sunat. Lepas tu mana kata rukun-rukun 2 rukun ni pula? Ada? Sujud sahwinya sunat. Tiba-tiba ketinggalan dengan imam 2 rukun. Mana 2 rukun? Sujud yang pertama, duduk antara sujud. Bila jadi rukun? Dia sunat kan? Mana? Imam sujud sahwi, dia tambah sujud, imam sujud saja, batal solat dia.
Tapi kalau dia nak sujud, tapi belum lagi sujud, tapi dia selesai dah baca hak rukun. Kalau belum selesai baca hak rukun, main hak lekat gagap tadi at-tahiyya tu, kalau pandang hak dalam kitab ni wajib sujud serta merta. Tapi kalau pandangan Syekh Ramli sudah tahiyat hak wajib. Imam sujud 2 kali pun, imam beri salam pun, mu kena sujud dulu hak bacaan rukun qauli, tasyahud dengan selawat. Tak boleh sujud selagi tak selesai hak rukun ni. Itu pandangan Syekh Ramli, tak ada masalah tu. Imam salam pun dia kena sudah tasyahud dia wajib kena tasyahud, dia wajib kena duduk sawi sendiri lepas selesai dia baca hak bacaan rukun dia tu. Sekarang ni kita wajib kena ikut imam sujud. Kita bacaan wajib selesai dah. Tasyahud awal, tasyahud akhir selesai dah, selawat atas Nabi selesai dah, kita baru nak wa ala ali Muhammad tu sunat ab'ad, kama sallaita ala Ibrahim tu sunat hay'ah. Dia tak mau sujud lagi. Nak wi siapa Hamidum Majid baru nak sujud. Imam sujud kedua dah. Maka batal solat. Sebab apa? Sebab tertinggal 2 rukun. Maka timbul persoalan, bila pula panggil 2 rukun? Sebab sujud sahwinya bila jadi wajib? Dia sahwinya sunat kan? Kenapa pula timbul kata 2 rukun? Kan? Kan? Wajib ikut imam tu cerita lain. Wajib ikut imam cerita lain. Kita sebagai seorang pun, kita nak sujud 2 kali sujud, kita kena sempurnakan syarat-syarat dalam sujud. Kalau tak sempurna, batal solat kita. Nah, ini tak berkait dengan kita makmum wajib ikut imam. Walaupun 2 sujud ni dikira sunat, tetapi apabila kita sujud je sahwi, maka wajib kepada kita menyempurnakan segala syarat sebagaimana dalam rukun sujud, dalam rukun duduk antara sujud. Sama je. Mana kalau kita sujud semayang, wajib kena bumi 7 anggota, sujud sahwi wajib kena bumi 7 anggota. Kalau kita sujud semayang wajib tamat nina, sujud sahwi pun wajib tamat nina. Kalau duduk antara sujud wajib tamat nina, duduk antara 2 sujud sahwi ni pun wajib tamat nina. Sama. Sebab itulah, walaupun sebenarnya bukan rukun, tapi dibuat macam rukun juga. Mana sujud pertama macam rukun, sujud kedua macam rukun. Bila kita nak buat je, kita kena menyempurnakan syarat sebagaimana nak sujud wajibnya. Ini sujud sahwi sunat kita sujud sahwi, kita malah sujud sahwi, nak kena perut jari kaki, nak apa dah, batal semayang kita. Kita malah atau makninah, batal semayang kita. Sebab itulah, kalaulah kita sujud sahwi, kita kosak kita hati kitanya nak sujud sekali je. Malah sujud 2 kali nak pelik, nak sujud sekali je. Dia pun sujud sekali, dia salam, batal sembahyang dia. Lupa cerita lain nanti dulu. Hak sengaja ni, dia kena menyempurnakan sebagaimana syarat bagi rukun sujud, syarat bagi rukun duduk antara sujud. Jadi seolah-olahnya sujud yang pertama tu rukun juga, seolah-olahnya duduk antara sujud pun rukun juga. Walau sebenarnya bukan rukun, sebenarnya sunat sahaja. Kalau kira-kira lah benda sunat ni, kalau buat tak jadi pun, takkanlah nak batal. Batal. Mana kalau contoh dia kosak, nak sujudnya sekali. Kosak dia, nak sujud sekali. Dia pun sujud sekali, beri salam je, batal semayang dia. Tetapi, kalaulah dia sujud tu sekali, tak ada kosak sujud sekali, lepas duduk anda sujud tu, mari nak ketuk, dia pun wisalang segera, tak kata, sebab dia bukan kosak daripada awal lagi dah, nak sujud sekali. Dia sekarang nak sujud 2 kali macam biasa lah sahwi ni. Tiba-tiba
duduk antara sujud tu mari nak ketuk lela dah. Dia pun beri salam. Dia bukan khosak daripada awal untuk sekali. Dia beri salam serta-merta, semuanya tak batal. Sebab apa? Tak sempurna sujud. Kan sunat je kan sujud. Berapa nak batalnya? Ni hak tak khosak daripada awal. Tak batal. Sama je kalau lupa. Tak batal lah. Sebab itu bukan rukun. Pun nak batalnya. Tapi kalau kita sengaja, kita tak mencukupkan syarat bagi rukun sujud. Rukun sujud ni rukun sujud semayang. Ni sujud sahwi ni bukan rukun. Sekalipun dia kena buat macam rukun hak dalam sujud semayang. Duduk antara sujud hak sujud sahwi ni bukan duduk antara sujud rukun solat hak sebenar tu. Sekalipun dia kena buat macam hak syarat bagi duduk antara sujud. Di antaranya tamak ninah lah. Tamak ninah antaranya. Jadi walaupun tak wajib pun sebenarnya asal sujud sahwi 2 kali ni dibilang macam hukum juga. Mana kalau tak sujud tapi kosak hatinya nak sujud tapi tak sujud, imam sujud yang kedua sahaja. Dia masa duduk congok tak sujud, maka batal lah solat dia sebab ketinggalan daripada imam 2 rukun. Mana? Sujud yang pertama dan duduk antara 2 sujud. Sebab kita dalam solat kan, syarat asal makmumnya adalah, sebab kita makmum ni ada 12 syarat. Kalau nak kitab Wisyahul Afrah, 12 syarat qudwah dia panggil, syarat makmum mengikut imam. Di antara syaratnya, makmum jangan mendahului ataupun ketinggalan 2 rukun. Itu syarat dia. Makmum jangan mendahului dan jangan ketinggalan 2 rukun. Jangan mendahului, jangan pitah lah 2 rukun. Kalau pitah 2 rukun, batal solat. Ketinggalan 2 rukun, batal solat. Ini hukum asal, syarat asal kepada makmum. Hak kata makmum maaf ketinggalan 3 rukun panjang tu, itu cerita kemudian. Itu cerita kemudian. Asal makmum jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun. Kalau kata mendahului imam, pitah imam 2 rukun, ni hak tu canggung. Kok mana pula timbul Imam baca surah, dia pergi rokok seorang dia makmum ni. Imam baca surah habis lagi, dia pun iktidal seorang dia. Imam tak rokok lagi, dia pun nak pergi turun sujud dah. Apa panggil apa tu? Mendahului imam 2 rukun, maka batal solat. 2 rukun baru batal solat. Kalau imam rokok, dia imam berdiri belum rokok, dia rokok seorang diri. Pitah imam. Setengah pandangan haram, setengah pandangan makruh. Solat tak batal. Tak batal. Haram pun tak batal lagi. Tak batal. Imam baca 4 surah belum lagi selesai, imam tak rokok lagi, dia iktidal. Mana apa? Sudah masuk pada rukun yang kedua, dia pitah imam. Haram tapi tak batal. Imam belum lagi rokok, dia pun nak turun daripada iktidal, turun ke bawah. Turun separuh jalan, walaupun lutut belum lagi jijak di latar, turun setara tu panggil iktidal dah lagi. Dah ke bawah itu dah iktidal dah. Mana jelas dia mendahului imam rukun rokok, rukun iktidal, jelas-jelas 2 rukun dia mendahului, barulah batal. Kalau dia pitah rokok dan iktidal dia belum pindah lagi daripada iktidal. Belum panggil lagi dia pitah imam 2 rukun. Dia baru pitah imam masuk di rukun yang kedua barunya. Hak jelasnya dia baru pitah 1 rukun. Rukun rokok. Sekarang duduklah iktidal. Duduk iktidal lagi, tak tengok sujud pun lagi. Mana belum lagi mendahului 2 rukun apa panggil. Baru masuk di rukun yang kedua. Mana hak mendahului 2 rukun? Imam masa lagi belum rokok, dia iktidal, turun ke bawah nak pergi pada sujud. Walaupun lutut tak sampai lagi latar, rukun sujud jauh lagi tu, iktidal dah lagi setara tu, dah mana jelas-jelas dia mendahului imam 1 rukun rokok, rukun yang kedua iktidal, batal. Tapi tak ada lah orang buat gitu. Hak adanya ketinggalan. Ketinggalan dari imam hanya maaf 2 rukun sahaja. 2 rukun sahaja. Kita ketinggalan
dua rukun yang lengkap, dua rukun yang sempurna, batal solat kita. Contoh, kita baca surah semayang perlahan zuhur asar, kita baca surah. Imam rakaat, kita nak sudah surah. Imam i'tidal, kita nak sudah surah. Makruh dah. Imam pun nak turun sujud, dia masih lagi nak baca surah lagi ni. Imam turun je, walaupun belum masuk lagi pada rukun sujud, tapi orang panggil dak i'tidal dah. Sebab i'tidal apa ke bawah gitu dah. Mana dia sudah ketinggalan dua rukun yang sahih, yang sempurna. Rakaat sahih dah ketinggalan, i'tidal. Imam dah i'tidal tu kan. Tapi imam tak masuk lagi pada rukun sujud, betul. Tapi i'tidal tak panggil tu. Lutut dapat bawah dah tu. I'tidal tak? Ada. Mana dia sudah sahih, ketinggalan semasuk i'tidal, maka batal sembahyang. Sebab hanya dimaafkan tinggalan dua rukun sahaja. Ada masalah, ada keuzuran, barulah timbul muafiq dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang. Tu cerita lain pula tu. Bukan semestinya makmum maaf tiga rukun panjang. Bukan. Makmum hanya dimaafkan ketinggalan dua rukun. Bila sebut kata dua rukun, capu panjang pendek. Kalau sebut kata tiga rukun yang panjang sahaja yang bilang dalam tiga rukun. Mana kalau tiga rukun tu kalau capu lima rukun lah. Dah i'tidal lagi, dudukan tu dia sujud lagi. Dah tiga rukun panjang kan rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Kalau capu semua lima rukun lah. I'tidal satu, duduk atau sujud satu kalau capu semua. Kalau sebut kata maaf tiga rukun panjang. Kalau sebut kata maaf dua rukun, dua rukun ni capu lah. Rokok rukun panjang, i'tidal rukun pendek. Bilang dua-dua. Bilang dua-dua. Ada satu dalam TV itu, dua rukun panjang. Tak ada, maaf dua rukun panjang. Tiga rukun besar. Panggil tiga rukun besar. Kita panggil tiga rukun panjang, dia panggil tiga rukun besar. Nak panggil tiga rukun besar ke, tiga rukun gemuk ke, kau pandai lah. Nah, mana tiga rukun besar je? Rokok, i'tidal, sujud yang pertama. Allah. Tiga rukun panjang pun tak kenal. Mengajar dalam TV, orang dengar juta. Ni muafiq maaf tiga rukun besar. Mana? Rokok, i'tidal, sujud yang pertama. Sujud yang pertama tak habis lagi juga baca Fatihah, habis dah tiga rukun besar ni. Sebab apa? Rokok rukun besar yang pertama, i'tidal rukun besar yang kedua, sujud yang pertama rukun besar yang ketiga. Lah dah. Tak habis lagi baca Fatihah. Lepas tu mana? Rokok lah makmum. Rokok lah. Tu imam tanggunglah pula. Siang tu imam ke makmum ni. Kita hak muafiq maaf ketinggalan tiga rukun panjang sampai sujud yang kedua nu, tiba-tiba imam sujud kedua pun masih lagi separuh Fatihah dia boleh bacanya sebab dia gagak. Misal dia gagak lah ataupun dia waswah, nak kita kata waswah yang sudah bertanah. Kenapa waswah yang sudah bertanah? Waswah yang sudah tak boleh nak pisah dah. Tak ada buat dah misalnya. Mana imam sujud kedua dah ni. Masuk tiga rukun panjang ketiga dah. Dia masih lagi separuh Fatihah. Imam nak naik berdiri dah ni. Pun dia tak boleh lagi nak rokok. Dia kena buat pilihan. Nak mufarakah ke ataupun ikut imam. Ikut imam. Imam berdiri, dia pun ikut imam berdiri. Dia tak ikut imam berdiri, imam mari ikut dia berdiri. Dia dah berdiri kan? Dia dah berdiri. Imam yang mari ikut dia. Imam yang naik berdiri. Makna apa? Dia ikut imam dengan kosak. Kosak dianya, aku ikut imam. Ikut qiyam bersama imam rakaat selepas. Tapi rakaat dia tidak ada. Maknanya, walaupun dia tak sempat nak sudah baca hak tiga rukun panjang sebenar pun, dia tetap tak boleh rokok. Sebab muafiq imam tak tanggung. Muafiq rakaat ni. Bukan muafiq tu cerita tadi. Ni dak ni. Tiga rukun besar dibilang. Rokok, i'tidal, sujud pertama. Tiba-tiba bila sujud pertama pun tak selesai nak baca. Rokok. Imam tanggung pula dah. Faham tak? Dia nak mengajar dalam TV tu tajuknya muafiq masbuk. Bukan ditanya hukum masbuk. Tajuk dia bab majmu'ah. Tapi macam mana siapa kesalah atas darat gitu? TV ambil orang macam mana? Siapa kedak kenal apa dua rukun, apa tiga rukun panjang? Tak ada. Dua rukun besar tak ada. Dua rukun panjang tak ada. Kalau sebut kata maaf dua rukun, panjang dan pendek. Ya dua rukun panjang pendek lah. Rokok, i'tidal,
Iktidal, sujud pertama pendek panjang. Sujud pertama dengan duduk sujud panjang dan pendek. Bukan tidak ada dua rukun panjang yang derek. Mana dua rukun panjang derek? Sujud yang kedua dengan qiyam rakaat selepas. Sujud yang kedua dengan duduk tasyahud akhir. Itu dua rukun panjang hak derek. Ada. Bukan tak ada dua rukun panjang derek. Tapi cuma nak sebutnya bila sebut kita kata maaf dua rukun panjang dan pendek bilang dalam dua rukun tu. Jadi makmumnya maaf ketinggalan dua rukun. Itu asas kepada makmum. Ada keuzuran ni barulah timbul muafiq dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Jadi hak persoalan hak tambah sujud sahwi ni bukan bersujud. Kali kosak tambah sujud, imam sujud saja dia batal solat. Dia nak sujud tapi dia sujudnya lambat. Imam sujud pertama, dia duduk kama sallaita ala Ibrahim lagi ni. Imam pun duduk ada sujud, dia tak habis lagi sampai Hamidum Majid. Imam sujud kedua je, batal solat dia sebab ketinggalan 2 rukun. 2 rukun yang lengkap. Sebab apa? Sujud pertama sahih dah, ketinggalan. Duduk antara sujud, dah imam sujud kedua dah kan. Kalau imam duduk antara sujud, dia sempat sujud, tak ada masalah lah. Sebab belum lagi ketinggalan 2 rukun. Masuk pada rukun yang kedua dah tu. Duduk antara sujud. Belum lagi sujud yang kedua. Maknanya dia masih duduk dalam duduk antara sujud. Belum lagi ketinggalan 2 rukun dia panggil. Imam sujud yang kedua je. Sujud pertama, sahih dah ketinggalan. Duduk antara 2 sujud pun, sahih dah ketinggalan. Sebab imam sudah sujud kedua, maka batal solat. Adapun berkait dengan makmum muafiq sembahyang yang mana imamnya sujud, dianya belum lagi selesai membaca tasyahud dan selawat. Dan kitab ni suruh imam makmum tu sujud segera. Wajib sujud segera. Kemudian lepas daripada imam imam selesai sujud 2 kali sujud, imam bangun congok nak salam, dia pun kena sambung baliklah hak rukun tasyahud selawat yang belum sudah tadi. Yang hak dalam kitab ni. Tapi pandangan yang muktamad adalah pandangan Syekh Ramli. Selagi belum selesai baca tasyahud yang menjadi rukun dan selawat atas Nabi yang menjadi rukun, imam sujud sahwi pun tak boleh sujud. Walaupun imam beri salam pun tak boleh sujud. Tapi kena ingatlah, dia wajib kena sujud. Sebab apa? Sebab wajib ikut imam sujud. Tapi imam sudah beri salam. Tapi tadi imam sujud tadi kan. Mana hukum wajib ikut imam sujud tu ada atas dia. Dia wajib kena sujud sebelum dia beri salam. Dia tak sujud, batal solat makmum muafiq tadi. Itu bagi pandangan Syekh Ramli. Nah, kitab ni doa ni tak habis lagi baca tasyahud rukun, doa at-tahiyat, imam sujud sahwi. Dalam kitab ni makmum kena sujud lah ikut imam 2 kali. Imam bangun congok salam, disamulah tahiyat dia. Hak tak dia nak baca lagi tu. Contoh kita misalnya dengan gagap. Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syartin aw tarki fardin ghairi niyatin wa takbiri taharrumin lam yu'assir wa illa la'asura wa syakka li'anna az-zahira mudiyuha ala sihhati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.